Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan jawatan kuasa masjid yang terus dijaga, dipelihara serta diperkasa oleh Allah dari segenap ruang penjuru dan arah, utara, selatan, timur dan barat, oleh tentera-tentera Allah dan malaikat. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat yang diizin, yang digerak, yang dijentik, yang disuntik, yang digagah, yang diperkasa, yang dipilih, yang disaring, yang diangkat, yang dipandang, yang digenggam wajah dan hatinya oleh Allah Azza wa Jal menjadi asbab 40 minit, 50 minit, plus minus 60 minit, 1 jam secara langsung dibawa kepada anda daripada Masjid Sembilang dalam kita membicarakan tajuk kupasan hot lit panas yang berkaitan dengan akhir zaman dan juga tajuk besar Uthmaniyah. Alhamdulillah, kita dah masuk, saya kira sekitar tajuk besar ni dah masuk siri yang ke-5 atau yang ke-6, bulan yang ke-3. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, bulan yang ke-4. Jadi insya-Allah malam ni untuk memulakan pertemuan dan perjalanan atas permintaan pihak produksi dan pihak penerbit UNIS Media Works, maka dibawakan kepada anda. Saya kira tajuk ni mungkin boleh dikatakan tajuk yang perdana, edisi sulung, yang tak ramai dan tak banyak memperkatakan tentang satu susuk tubuh, yang membicarakan tak lain dan tak bukan tentang tanah, tentang negara, tentang jajahan, tentang taklukan yang dulunya berada di bawah wilayah Islam, yang dulunya berada di berpayung dan bernaung di bawah panji-panji Islam, akhirnya terlepas menjadi milik orang. Satu kajian yang terperinci yang kita akan tadabburi dan tekuni bersama daripada ayat ke ayat, page by page, satu tajuk ke tajuk, satu babak ke babak, sehinggalah tuan-tuan akan melihat derajat dan titisan air mata. Tajuk ni tajuk yang berkisar tentang perjuangan, pengorbanan, penghijrahan. Dan tajuk ni juga tuan-tuan akan jumpa satu kata-kata dan cerita tentang apa ni? Cerita dia pasal susuk tubuh yang bernama Sultan Abdul Hamid II, yang merupakan ayahanda, yang merupakan khalifah, yang merupakan the last lion, singa khalifah umat Islam yang terakhir. Sebelum tanah Islam ni menjadi dirampas dan dijarah oleh tentera-tentera musuh-musuh Allah. Masih ternyang saya kalau nak berbicarakan tajuk ni, tuan-tuan, masih ternyang bicara kata-kata jeritan dan wasiat yang ditinggalkan oleh baginda almarhum Sultan Abdul Hamid Thani ataupun Sultan Abdul Hamid II, yang pernah menyebut, tanah ini orang nak ambil dah, negara ini orang nak ambil dah, tanah umat Islam ni hampir dirampas oleh Perancis, Yahudi, Inggeris, British, Rusia, Jerman, Austria, Hungary. Hampa tak tengok lagi. Hampa masih berkira dengan usia tenaga muda. Tanah ni hampir diambil orang. Come on anak muda, bangun. Itu jeritan
yang diberikan, yang dilontarkan daripada hati dan nurani seorang khalifah singa umat Islam yang terakhir. Di pundak dan di puncak, di tangan dan di bahunya terletak amanah menjaga Islam ini yang diwarisi daripada baginda Rasul sampailah kepada Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sehinggalah akulah orang yang terakhir memegang kunci Islam sebelum nafasku. Allah. 27 April 1909 maka berakhirlah tanah itu memang betul-betul orang ambil. Tanah apa? Tanah Saudi dan tanah Palestin. Dan juga sebahagian besar tanah-tanah yang berada di Balkan, Austria, Montenegro, Romania, Serbia. Tanah-tanah Eropah 2/3 dunia ini adalah milik kita, milik orang Islam, milik tuan-tuan, milik kita bersama. Tapi sekarang menjadi hak milik orang. Sebab apa? Sebab kita memang betul lah semboyan tanah ini orang nak ambil dah, hampa duk nganga lagi. Tuan-tuan, saya nak mulakan. Tak mula lagi rupanya. Mukadimah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah muka surat pertama terpampang di kaca TV, kaca layar anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. If Allah should aid you, if Allah helping you, if Allah aiding you, there are no one can overcoming you. There are nobody can attacking and can attack you when Allah protect you. But if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allah, let the believers rely. Apa kata Allah, tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan, jika sekiranya Allah mengirimkan bala tenteranya menjaga kalian, menjaga kamu daripada setiap inci tanah bumi ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah kata apa? Fala ghalibalakum. Andainya pertolongan aku dekat, maka siapa pun mai attack, mai kacau, mai serang macam mana pun, kemenangan tetap milik kamu. Tapi kalau aku biarkan kalian, aku lepaskan kalian, aku hina kalian, kata Allah, hang mailah seluruh jentera, pasukan, batalion, regimen, sekuat macam mana pun, kamu, tanah itu tetap akan menjadi, tidak akan menjadi milik kamu, hanya kekalahan menantimu. Ini ayat keramat seorang pejuang yang menjadi pegangan, yang menjadi signal, yang menjadi, kita sebut, ayat rasmi kepada semua pejuang-pejuang Sultan Khalifah Utsmaniyah. Siapa nak pegang, tuan-tuan, yang mewarisi Khalifah Utsmaniyah ni, start daripada zaman Sultan Utsman Al-Ghazi, sampailah Orhan, sampailah kepada Sultan Abdul Hamid II. Siapa nak ambil baton tu, nak jadi pengganti dan pewaris sultan, maka ayat ni hang kena baca dengan gegaran dan getaran jiwa. Sebab apa? Ayat ni Allah sebut direct, ini warisan untuk semua yang bergelar pejuang, pemimpin di semua peringkat, atas sampailah ke akar umbi. Jadi tuan-tuan, dalam ni ada kalimah keramat, fala ghalibalakum. Jadi saya nak minta semua sekali malam ni, sebelum kita memanaskan suasana yang agak panas, sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta tuan-tuan angkat tangan macam ni ya. Jangan tinggi sangat, bahaya. Separuh macam ni ya. Ya. Tapi kalau tuan-tuan naik syekh nak angkat habis, itu saya tak tanggung. Okey, separuh. Macam ni ya. Satu. Tuan-tuan ikut saya. Ini bukan cerita politik. Ini cerita tentang wasiat Sultan Abdul Hamid II. Semua ikut saya. Ya ghalib illallah. Semua. Tak kuat. Ya ghalib illallah.
Ya ghalib illallah. Ya ghalib illallah. Masya Allah, taqabbalallah. Apa ayat dia tuan-tuan? Ayat ni tuan-tuan boleh ambil. Saya mengijazahkan. Hui, ijazah tu yang mana ni? Saya mengijazah dan mendiplomakan kepada tuan-tuan. Serta mem-PhD kan tuan-tuan malam ni. Mana-mana situasi dan keadaan yang tuan-tuan nak pergi interview, nak berjuang, nak berlawan. Tuan-tuan berada dalam kesulitan. Tuan-tuan perlukan kemenangan. Tuan-tuan perlukan kelulusan. Nak interview ke? Nak mengaji ke? Nak sama belajar ke? Nak menikah seorang lagi? Yang ni macam saya tak tanggung. Apa-apa saya yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan berada dalam kesulitan, takut. Maka tuan-tuan boleh ambil ayat ni sebagai tanda. Kalau Allah izin, Allah menang, aku dapat rezeki aku. Ya ghalib illallah. Pejuang kena hafal ayat ni. Ringkas. Kalau tak boleh ambil sepuak semua ayat tu, just ambil ya ghalib illallah ataupun ya ghalab illallah. Boleh? Itu kata-kata keramat yang menjadi zikir dan wirid Sultan Abdul Hamid II. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, dia diserang dan di-attack dari segenap cyber trooper. British, Perancis, Rusia, Jerman, Hungary, Inggris, Yahudi, attacking from every angles. Itu je pegangan dia. Protection dia. Ya ghalib illallah. Sebut dengan penuh rasa tuan-tuan. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita berkenalan dengan Amirul Mukminin, Khalifah sang singa yang terakhir, Sultan Abdul Hamid Han. Han ni dalam bahasa Turki. Sultan Abdul Hamid Thani bin Sultan Abdul Majid Sani dilahirkan pada tanggal 18. Kita tengok tuan-tuan, 21 September 1842. Anak kepada Abdul Majid, Sultan Abdul Majid II, Sultan Khalifah Turki yang ke-31 yang berada di bawah jajahan Khalifah dinasti Ottoman ataupun Osmanli ataupun Uthmaniyah. Memegang takhta tampuk pemerintahan pada tanggal bermula 31 Ogos 1876 sehingga 27 April 1909. Merupakan Sultan dan Khalifah umat Islam yang ke-34 sebelum takhta ini jatuh hancur lebur di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Izin Allah Azza wa Jal, baginda Sultan Abdul Hamid II, Sultan kesayangan umat Islam seluruh dunia, telah pun menghembuskan nafas terakhir di Istana Beylerbey di Istanbul pada tanggal 10 Februari 1918. Maka berakhirlah riwayat dan tamatlah seluruh 100 orang khalifah bermula Saidina Abu Bakar dan berakhir pada Sultan Abdul Hamid II. Maka untuk itu tuan-tuan, untuk membicarakan tajuk ini, kita berikan ruang kesempatan ini, kita memberikan penghormatan dan kemuliaan. InsyaAllah kita serahkan Al-Fatihah kepada almarhum Sultan Abdul Hamid II yang bersemadi jasadnya di pusara di Istanbul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga al-arwah roh almarhum diangkat darjat ke darjat yang tertinggi bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sultan berbicara tentang satu susuk tubuh yang telah berjuang bukan lagi sehingga nyawa, darah, air mata, peluh, keringat, isi kulit, tulang belulang yang terakhir tuan-tuan. Sultan yang disebut sebagai Han Hazrat Leri, yang merupakan panggilan di Turki ataupun dalam keluarga besar Ottoman disebut sebagai Hünkârım.
Hun Karim ataupun Hun Karim sebutannya, raja saya, raja aku. Nak bagi tahu itu raja saya, tuan-tuan. Kalau sebut raja, dia biasa, tapi raja saya, dia rasa macam milik aku. Dia rasa dekat, dia rasa rapat. Ustaz Manis biasa, Ustaz Manis saya, kan lain. Belongings, rasa kepunyaan, nilai tinggi, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasa raja tu raja aku, hampa jangan buat lebih kurang. Tu sultan aku, tu agung aku, tu MB aku. Contoh. Sikit-sikit. Setara dengan yang mulia kaisar. Dan juga kalau Eropah memanggil Kizil Sultan, Red Sultan, Sultan merah. Jadi sesuai lah, kapek merah, blazer merah lah ni. Menghormati, tuan-tuan, disebut sebagai the Red Sultan. Dia ada pasal dia kenapa Eropah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sultan ni menggelarkan sultan dengan sultan red. Red ni kira darah. Dia penuh dengan peristiwa-peristiwa berdarah, babak-babak, episod ngeri, ancaman, tentangan, serangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Padishah Effendim, Maharaja Tuanku, ni gelaran seterusnya. Sultanim, Sultanim ni panggilan sallallahu alaihi Muhammad oleh sebahagian rakyat ataupun ahli keluarga besar yang berada dalam sarai ataupun dalam istana ahli keluarga diraja memanggil sultanim, ataupun orang kebanyakan di luar pun memanggil sultanim. Hun Karim bezanya dipanggil oleh orang-orang terdekat dalam sarai, sultanim dipanggil oleh orang-orang kebanyakan termasuk rakyat jelata. Itu bezanya. Ini hanya istilah, tuan-tuan tak perlu hafal sebab tak masuk dalam periksa insya-Allah. Pasha, gelaran pangkat yang diberikan kepada general ataupun menteri ataupun orang-orang kepercayaan yang mendapat darjah kebesaran Ottoman, DK. Antaranya Sultan Mansur Pasha, Sultan Mansur Shah yang memerintah negara, yang memerintah empayar Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1500 sebelum berlakunya penjajahan Portugis. Misalnya ada cerita Muhammad, maka zaman ini tuan-tuan, ketika Empire Melaka berada di puncak pada zaman Sultan Mansur Shah, sebelum bertukar tangan perintah pada Sultan Mahmud mangkat di Julang ataupun Sultan Mahmud, tuan-tuan, Sultan Mansur Shah ini pada zaman Hang Tuah itulah telah diberikan gelaran penghormatan, pengiktirafan sebagai, kita sebut darjah kerabat Uthmaniyah, yang disebut sebagai mendapat Sultan Mansur Pasha. Maksudnya tuan-tuan, gelaran ni bukan kaleng-kaleng. Sampai ke tanah Melayu ada nama Pasha, sampai ke tanah Melayu ada aura Ottoman, darjah kerabat sampai di bumi ini. B, gelaran kepada ketua tentera dan orang-orang kepercayaan lantikan sultan ataupun intelijen SB, special branch yang dilantik mendapat kepercayaan langsung, ataupun kita kata mata-mata. Sallallahu alaihi Muhammad. Effendi ni bawah lagi pada B. Effendi ni kita kata lelaki biasa. Tuan-tuan boleh gunakan ayat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh pakcik nama Sulaiman Effendi. Dia panggilan tuan lah. Tuan Effendi, tuan. Encik ataupun tuan. Hanim ni panggilan perempuan, iaitu puan. Fadilah Hanim, Masyitah Hanim. Ni ada warisan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih yang berkahwin, anaknya berkahwin dengan Sallallahu alaihi Muhammad Rogayah Hanim, berkahwin dengan Sultan Johor, melahirkan keturunan yang saya pernah sebut sebelum ni, melahirkan generasi keturunan Ungku Aziz, Zeti Akhtar Aziz. Itu adalah perkahwinan keturunan daripada Sultan Uthmaniyah, warisan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, berkahwin dengan Raja Sultan Johor. Sebab tu tuan-tuan tengok kulit Ungku Aziz almarhum Profesor Ungku Aziz, kulit Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, mantan Gubernur Bank Negara. Tuan-tuan tengok kulit dia lain macam. Kulit dia dengan kulit saya lebih kurang je. Ada tak puas hati? Memang dia putih, dia bukan putih tuan-tuan lah, putih saya lah kira. Tak mau kalah. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Selingan nampak macam lena tu. Okey. Tuan-tuan, dalam gambar bila sampai tajuk ni memang kita rasa berat dan sebab untuk saya bincangkan tuan-tuan. Okey. Bagaimana boleh berlakunya
penyerahan takhta diraja oleh kerajaan-kerajaan Sultan-Sultan Khalifah Turki Uthmaniyah ke tangan Sultan Singa yang terakhir, iaitu Sultan Abdul Hamid II. Bermula tuan-tuan pada tanggal 23 April 1823, kerajaan Turki Uthmaniyah, dinasti besar ini dipegang oleh Sultan yang ke-31, iaitu Sultan kita sebut sebagai Sultan Abdul Majid, yang merupakan ayahandanya pada tanggal 23 April sehingga 25 Jun 1861. Tuan-tuan, pada zaman ini berlaku satu episod yang saya ringkaskan sebab kita nak bincang fokus pada Sultan Abdul Hamid II. Cuma sedikit poin yang kita boleh share kat sini tuan-tuan. Apa yang berlaku pada zaman ini, zaman yang apabila tentera armada laut hilang ataupun runtuh dan tewas. Bermula zaman episod start daripada 1861 ke bawah. Maka bermulalah zaman kesuraman, zaman kekurangan, zaman kelemahan sehingga menuju ke zaman merudum, zaman revolusi sehingga terlucut, hilang terus. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertamanya di sinilah berlakunya westernization ataupun gejala operasi fenomena kita sebut sallallahu alaihi Muhammad, berlaku satu virus campur tangan orang-orang barat yang masuk dalam istana, dalam Istanbul ni tuan-tuan, dalam kerajaan Turki Uthmaniyah, menyelinap masuk sehingga akan berlakunya istilah disebut tanzimat, proses pembaratan. Mereka masuk unsur-unsur untuk membaratkan Turki, untuk mensekulakan kerajaan Turki Uthmaniyah. Maka ayahandanya Sultan Abdul Majid II ni cuba menatang, menjaga, memelihara, melawan dengan apa yang ada, sehingga tuan-tuan kekuatan tidak terbina pada ketika itu, sehinggalah gugur dan tewas berlakunya perang dengan Muhammad Ali Pasha yang asalnya orang tentera Turki tetapi belot, dan apabila diuji dengan kuasa menjadi tentera di Mesir, menjadi ketua tentera di Mesir, ataupun kita sebut gubernur, pemimpin ketika itu, berlawan sehingga akan berlaku kekalahan pertama tentera armada laut Uthmaniyah yang paling intelijen nombor satu di dunia ketika itu tuan-tuan, hancur. Pada zaman 1453, zaman Sultan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, semua maritim, APMM, TLDM bergabung seluruh dunia tak mampu melawan kekuatan dan kekuasaan armada laut. Batalion perairan laut nombor satu dunia paling kuat dimenangi oleh kerajaan Turki Uthmaniyah at that moment. Nombor satu, hang mai lah ke mana pun, hampa takkan mampu melawan, menembusi setiap inci bumi Turki. Kalau hampa nak lawan daripada laut, silap banyak, sebab tentera armada laut Uthmaniyah nombor satu dunia tuan-tuan at that ketika itu. Sebab tu Eropah cuba meruntuhkan Turki menggunakan perairan laut. Hampa kena rampas, kena bunuh dulu armada laut Uthmaniyah ni. Lagi hampa tak kalah, lagi hampa tak bunuh mereka, maka bumi Turki Uthmaniyah tak akan mampu gugur. Akhirnya berlaku sungguh pada era zaman Sultan Abdul Majid II, tentera armada laut Uthmaniyah gugur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berakhir zaman itu, peralihan kuasa berlaku kepada adinda Pak Menakan Sultan Abdul Hamid II, ataupun adik kepada ayahandanya, iaitu Sultan Abdul Aziz. Pada ketika ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sultan Abdul Aziz juga menyadari apa yang berlaku. Hutang negara meningkat ketika itu boleh mencapai jumlah dan amount 150 juta pound sterling. Menyebabkan ya Allah, aku mai dengan tangan kosong, sehingga akan menyebabkan aku nak kena tanggung di atas pundak, di atas bahu aku. Negara mengalami hutang yang sangat, defisit yang sangat tinggi. What should I do? Maka Sultan Abdul Aziz II cuba mengumpulkan kekuatan, berlawan dengan berlawan dengan barat, berlawan dengan geng-geng tanzimat, berlawan dengan geng-geng konon isasi, orang yang nak membaratkan Turki, orang yang nak menghancurkan khilafah Turki Uthmaniyah, berlawan dengan apa kekuatan yang ada tuan-tuan. Akhirnya Sultan Abdul Aziz II tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, disebabkan Sultan Abdul Aziz ni menzahirkan dia ni bukan pro barat, bukan orang Yahudi, bukan bersekongkol, dia memang lawan sungguh-sungguh
untuk mempertahankan Turki. Maka orang barat, musuh-musuh Islam, cuba bermain taktikal dan teknikal. Akhirnya mereka buat apa tuan-tuan? Mereka telah menghasut Syekh Islam untuk mengeluarkan fatwa bahawa Sultan Abdul Hamid II dah sesat. Sultan Abdul Aziz perlu ditangkap. Akhirnya Syekh mengeluarkan fatwa ketika itu sebab mungkin terpengaruh ketika itu. Ini antara benda yang berjaya dikesan dalam dapatan kajian saya tuan-tuan. Berlaku konspirasi. Pertama, Sadradam Midat Pasha, Perdana Menteri yang berkuasa waktu tu. Tuan-tuan, zaman ni 1861 ke atas, Turki ni, Sultan-Sultan Khalifah Turki Uthmaniyah hanya seperti boneka. Dia tidak memiliki kuasa solid dan total. Yang pegang kuasa adalah Sadradam Midat Pasha, Sadradam Avni Pasha, Fuad Pasha, Muhammad Ali Pasha. Sebab apa? Geng-geng ni adalah pro barat dan mereka juga adalah merupakan anggota ahli Freemason. Depa yang pegang kuasa, maka sultan depa nak dibonekakan, termasuk Sultan Abdul Hamid II. Tetapi hampa silap orang. Kusangkakan panas sampai ke petang, kusangkakan hujan. Macam mana? Rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Abdul Hamid II ni boleh dikotak-katikkan, boleh dibaratkan, boleh disekolahkan, boleh dianak tirikan, boleh dipijak-pijak. Hampa silap weh. Sultan Abdul Hamid II seorang yang sangat mencintai setiap hubul watan, setiap inci bumi ni. Hampa silap. Orang yang dibesarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tasawuf, yang memiliki 7 bahasa, yang mewarisi kepimpinan, ketokohan, kehebatan, kemuliaan. He was a brilliant superb man. He was a brilliant tactical and technical politician. Dia bukan kaleng-kaleng. Aura tu nak abang tu. Akhirnya tuan-tuan, Sultan Abdul Aziz telah berjaya ditangkap ketika itu. Hasil konspirasi Perdana Menteri dia sendiri. Memang Perdana Menteri Turki ketika ini sangat licik dan sangat, bukan sekadar harap, memang dia pro barat. Muka Turki tapi berwajah British. Tuan-tuan ingat tak kata-kata Raja Haji Ali Haji? Mungkin saya pernah sebut, kita ulang balik. 1824 sebelum Belanda, selepas Portugis. Lepas Portugis Belanda kan. 1641 Belanda masuk menggantikan Portugis. Siapa yang bangkit berjuang tuan-tuan? Tanah Melayu ni, Empayar Melayu Melaka. Raja Haji Ali Haji. Orang apa? Orang Bugis. Apa dia kata apa? Mana orang Melayu dah berhati, orang Melayu dah berhati Portugis. Wahai orang Melayu yang dah berhati Belanda, mana orang Melayu yang berwajah Melayu tapi berhati British. Orang Melayu hari ini berwajah Melayu tetapi berhati Jepun. Orang Melayu hari ini berwajah Melayu tetapi berhati penjajah. Mudah dibeli dengan harta kuasa wang ringgit. Mana Raja Ali Haji bangkit mempertahankan, nak merampas, nak mengembalikan umpayar tanah Melayu ni kepada umat Islam. Tapi orang Melayu tak bangkit, lena. Inilah yang berlaku pada zaman Sultan Turki Uthmaniyah. Mana orang Turki yang dah berkiblatkan barat sampai hati, hampa mengkhianati rakyat dan umat. Akhirnya tuan-tuan, bila Sultan Abdul Aziz yang tidak bersekongkol dengan barat ditangkap, akhirnya takhta diserahkan kepada Sultan Murad V yang merupakan abang tiri satu bapa mak lain kepada Sultan Abdul Hamid II. Dan Sultan Murad V ni abang tiri kepada Sultan Abdul Hamid II, Sultan yang ke-33, memerintah pada tanggal 30 Mei sehingga 31 Ogos 1876. Inilah sultan yang paling pendek dan singkat memerintah dan memegang tron. Bukan drone, tron. Tron ni takhta. Sekitar 93 hari. Kalau Sultan Abdul Majid satu ayahanda, Sultan Abdul Aziz abang Sultan Abdul Hamid II,
berjuang dengan penuh keikhlasan, ketulusan nak mempertahankan keislaman, kekhalifahan, keturkian, keuthmaniyahan. Tapi bila sampai Sultan Murad II, tuan-tuan, inilah berlaku, boleh kata sultan antara sultan pertama dan terakhir yang di hujung-hujung ni, yang telah dibeli jiwanya oleh Barat dan juga Freemason, dan dia merupakan anggota Freemason. Sebab tu Barat nak sangat mengangkat Murad V ni. Mereka lebih rela dan reda Murad V. Sebab apa? Sebab sultan hanya boneka, arahan daripada PM, arahan daripada Sadradam Midat Fasha, Avni Fasha, Fuad Fasha. Sultan ni hanya sign-nya, boneka. Mereka nak macam tu. Akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sehinggalah Sultan Murad V ni bersekongkol dengan Barat untuk berlakunya pembunuhan. Akhirnya Sultan Abdul Aziz II mati dibunuh. Walaupun iklan diviralkan bahawa Sultan Abdul Aziz II, tuan-tuan, mati bunuh diri. Bila Sultan Abdul Hamid II sebelum pegang takhta, dia minta sungguh-sungguh postmortem. Akhirnya kedua-dua tangan, kalau mati bunuh diri, macam mana dia nak kelar dua tangan dia? Kalau mati bunuh diri, dia mesti bunuh satu kan? Dia kelar tangan, matilah. Ni dua-dua tangan dikelar, tak logik. Maka disitulah tuan-tuan dapat jawapan bahawa Sultan Abdul Aziz dibunuh, bukan mati bunuh diri. Siapa orang belakang dia, konspirator utama dia adalah Sadradam Midat Pasha, Perdana Menteri yang mengkhianati Sultan sendiri. Tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah. Esok jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, PM ni. Ni PM Turki. Akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sultan Murad V ni dia dengar Pak Menakan meninggal. Akhirnya dia teriak, dan di dalam dapatan kajian ni mengatakan bahawa tuan-tuan, hilang ingatan dan gila. Bila dia hilang ingatan, maka dia tak boleh nak memerintah sultan, memerintah negara. Akhirnya barulah diberikan pengisytiharan Midat Pasha, Perdana Menteri tadilah, yang banyak main peranan tadi tuan-tuan, yang banyak akal ni. Akhirnya diberikan takhta pada Sultan Abdul Hamid II. Itu cerita dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika mana aku memegang takhta, kata Sultan Abdul Hamid II, maka dia berlari pada tanggal 31 Ogos. So tuan-tuan, kita sambut 31 Ogos ni, dah tuan-tuan dah tahu dah, mulai tahun ni, lepas ni kita kita sambut 31 Ogos dengan dua perayaan, iaitu yang pertama kita merdeka, yang kedua tarikh pengisytiharan keberangkatan, ketibaan, kemahkotaan, keputeraan Sallallahu alaihi Muhammad Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah singa umat Islam yang terakhir. Pegang ayat ni sampai mati. Lepas ni kita sambut, bukan hanya untuk hari kemerdekaan. Sebelum ni tak tahu, kita dah tahu, kita sambut dua, twice, kesyukuran yang berganda, tarikh keramat. Dia berlari tuan-tuan, memegang. Bila sampai ke menjadi satu tradisi, Masjid Ayub Sultan, Masjid Sultan Sultan Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, di belah Eropah, Turki. Sultan-sultan yang memerintah tuan-tuan, bila diberikan mandat untuk diangkat menjadi memegang takhta sultan, khalifah, dia ada dua tradisi upacara diraja. Yang pertama, berlari ke arah masjid. Pengisytiharan berlaku di situ, Masjid Sultan Abu Ayyub Al-Ansari. Tunjuk tangan tu macam kat luar tu ya. Cara tunjuk tu macam depan tu ya, pada Johor. Nah, habak tu, dekat ni hati saya ni dengan Turki. Berlari tuan-tuan, memegang pedang. Saya nak buat simulasi tadi dan perkakas tak cukup. Memegang pedang Usman Al-Ghazi dan mencium pedang tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam mungkin dokumentari Paitat, ada lah. Pegang, cium, yang tu yang pertama. Yang kedua apa? Dia pegang bendera Turki. Ini je yang ada lah. Simulasi bendera. Bendera dipacak dekat, kita kata parlimen lah kan, parlimen, istana diraja, dipacak. Semua sultan mai, dia akan cium bendera Turki. Kita tak ada tuan-tuan. Ada?
PM kita kan, MB ke, Sultan kita ada buat. Jom kita cadangkan kalau tidak menjadi keterlaluan. Tak apalah walaupun tiru Turki. Dia bukan cium saja tuan-tuan. Bila dia cium, dia pegang ni tuan-tuan. Ini bayangkan bendera Turki dalam Istana Diraja. Tuan-tuan pernah tengok kan dalam siri rakaman saya sebelum ni, siapa yang pernah follow, bendera Turki Yildiz nama dia. Bendera Turki telah diisytihar dan dinobatkan sebagai bendera yang paling tinggi darjat, yang paling apa kita sebut, memenangi anugerah bendera negara terbaik satu dunia. Diisytiharkan oleh UNESCO. Bendera negara nombor satu dunia, mengalahkan Amerika dan negara-negara yang lain. Nak bagi tuan-tuan, bendera ni bukan bendera saja. Ini falsafah. Hang cium bendera ni bukan suruh cium kaino. Tetapi falsafah dia apa? Setiap inci bumi yang berada ni, hang pegang elok. Tanah ni orang nak ambil dah. Hang jangan biarkan terkoyak. Kalau terkoyak dia bermaksud tanah tu dijajah dan dijajah oleh musuh. Itu falsafah. Dia pegang dengan penuh cium tuan-tuan. Dengan penuh, bukan sembah bendera, tapi falsafah, ya Allah. Itu yang dididik oleh sultan-sultan. Supaya hang pegang tanah ni di bahu dan di tangan hang. Hang jangan biarkan seinci tanah dibiarkan dipegang dan dirampas oleh musuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pengisytiharan tuan-tuan, ketika diangkat sumpah, sultan naik kereta kuda dan berlaku ketika itulah, ketika Sultan Abdul Hamid II ni, dia tidak seperti Sultan Murad V, abang dia yang pro barat, yang Freemason ni. Akhirnya apa tuan-tuan? Telah berlaku cubaan pembunuhan, cubaan bunuh kali pertama pada hari dia diisytiharkan. Sebab apa? Sebab keliling kelalang dia penuh dengan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Aduullah. Diletakkan bom jangka dekat kereta kuda dia pada hari pengisytiharan. Tapi Allah Azza wa Jalla, fala ghaliba lakum in yansurullah in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Allah pelihara. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlaku letupan tapi tidak diapa-apakan jasadnya. Muslimin dan muslimat, ini kita boleh tengok, ini ketika berlakunya pengisytiharan, ketika aku memegang takhta. Petikan Sultan Abdul Hamid II. Jumlah hutang yang tertanggung di bebanku adalah sekitar 300 juta lira dan berhasil dikurangkan sehingga tinggal 30 juta lira pada awal pemerintahan aku. Atau tinggal 1/10 sahaja. Hun karam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah wajah sebelah kanan kita tu, seperti yang kita sedia maklum. Inilah wajah yang telah menghancurkan segala susah payah, jerit payah, leles teteh air tetes air mata singa ayahanda kita. Inilah manusianya. Walaupun pada satu sudut sebenarnya Mustafa Kemal ni, MKA ni, sebenarnya dia adalah intelijen. Dia adalah tentera Turki Yenisri, tentera elit yang pernah menyumbang melawan musuh. Ada sumbangan, ada kebaikan, pentadbiran. Kita tak bincang bab tu, tapi kita tak menafikan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab MKA ni kita sembang tajuk lain. Bukan tajuk lain, siri yang lain. Dia ada sisi angle pro and con. Tapi yang con tu mengatasi yang pro ni. Apapun yang berlaku, pro macam mana pun, manfaat macam mana pun, mudarat dia mengatasi manfaat. Kalau tidak, macam mana boleh menghancurkan sistem khalifah? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya kira kita berakhir pada 1-2 slide lagi insya-Allah. Pengenalan karakter Sultan Abdul Hamid II. Jom kita tengok sebagai mukadimah. Mukadimah ya, masih mukadimah ni. Merupakan seorang yang sangat pentingkan hubungan kekeluargaan dan dia panggil dayang-dayang, pembantu-pembantu istana, dia panggil dengan anak anda. Bayangkan kalau kita cadangkan kepada sultan dan agung. Tapi saya yakin ada kot istana negara kita, istana negeri, kan? Sultan panggil dayang-dayang anak anda, ya anak anda. Sallallahu alaihi wasallam. Ada apa anak anda? Ya anak, ya effendi anakku. Ya Anas effendi anakku. Ala tome. Nanti tak ada lah, yang tu saya tambah. Manja sangat nak tome. Tapi nak bagi tahu, dia panggil wahai anak. Nak bagi tahu, itulah secara kita kata apa?
bagaimana seorang sultan yang memegang tampuk pemerintahan, kuasa tertinggi, boleh merendah sehinggakan dia membeli jiwa orang bawah. Panggil nama anaknya, habis cayak. Ya sayang, panggilan. Tu kata panggilan tu satu doa kan. Seorang yang so caring and loving, lembut tapi tegas. Lembut pada wanita tapi tegas pada musuh. Jangan main-main. Seorang yang berwajah tenang, sallallahu alaihi Muhammad, tidak menzahirkan kekelambutan, kekalutan, walaupun negeri Turki dan negara Turki memang kalut dengan serangan dan ancaman, tentangan non-stop 25 jam sehari. Nak bagi tahu apa maksud 25 jam sehari? Tak dan stop. Muslimin dan muslimat, orang serang segenap penjuru, cyber troopers yang diupah oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Kegemarannya bersilaturahim, suka membuka ruang dan peluang berkenalan. Sallallahu alaihi Muhammad meraihkan, menyayangi orang atasan, menyayangi orang bawahan, menghormati orang atasan. Itu nilai dia. Kecintaan luar biasa kepada ibu kota ataupun Paytaht. Paytaht dalam bahasa Turki adalah ibu kota kecintaan. Itulah tempat lahirnya Istana Ciragan ataupun Istana Topkapi, tempat kelahiran tanah tumpah, hubbul watan. Turki tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Turki dia namakan jalan-jalan dia semua nama-nama sultan pada zaman ni. Nak bagi tahu depa rai sungguh, depa hormat. Saya minta maaf saya sebut sikit, saya tak tahulah benda ni sensitif betul kan. Ketika Sir Francis Light meninggalkan, tuan-tuan, kita mereka 1957. Okey. Lepas tu kan Francis Light mai 1786 tu, selepas British meninggalkan Penang tuan-tuan. Samalah macam 1957 kita merdeka. Tuan-tuan ingat Portugis dah tak ada ke selepas 57 tu? Bukan 31 Ogos 1 September balik. Oh balik apa jangan main dah ha. Dia bukan tuan-tuan. Sampai 1963 masih ada Portugis, British. Masih ada musuh-musuh meninggalkan Stamford Raffles. Ni semua musuh-musuh. Sebab tu tuan-tuan, depa tinggal Penang, tinggal tanah Melayu. Depa meninggalkan dengan apa? Dengan depa tak risau sebab apa? Cuba tengok di bumi pulau. Macallum, Light, Chulia, Georgetown. Nama-nama yang ditinggalkan semua nama-nama depa. Sebab apa? Sebab tu depa tak heran. Sebab apa? Roh penjajah masih bersemadi di bumi Penang. Satu saya tak tahulah kalau tidak keterlaluan pendapat benda ni dicadangkan ke pihak atasan. Nama-nama ni tukar pada penjajah, nama-nama pejuang, nama-nama orang yang berjuang mempertahan memenangkan Islam di Pulau Pinang. Itu yang sewajarnya. Kenapa perlu mengangkat nama-nama orang yang menjajah dan menjarah, yang telah menghirup darah? Why? Do you agree with me? Itu nilai dia tuan-tuan. Kita dipaksa untuk hafal nama-nama jalan. Bukan nama jalan, tu nama depa. Tu nama penjajah. Tapi bila saya sebut macam tuan-tuan, yang marah pergi bakar pula semua sembok-sembok tu. Bakar pula siapa ni? Ustaz mana yang suruh bakar? Jangan. Dah over lah pula kan. Pergi cabut habis. Taklah sampai tahap macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad, andainya ada kuasa dan ada ruang untuk kita merubah dan mengubah benda tu, tukar, upgrade kepada, ataupun nama tu mungkin kita tak ubah, hanya jalan baru akan datang bermula hari ini, saat ini, bermula kuliah malam ni. Sudah abang tu bermula kuliah malam ini tuan-tuan, semua jalan baru, tukar nama-nama pejuang-pejuang. InsyaAllah. Ada bantahan yang berhormat? Ada okey. Penutup. Penghormatan pada sultan dan orang terkemuka. Tidak suka berpeleseran di luar istana. Kata-kata yang saya terngiang-ngiang tuan-tuan. Apa katanya? Sultan Abdul Hamid II, ayat dia. Tempoh jam aku berada di istana mesti sama dengan tempoh aku berada bersama rakyat jelata aku di luar sana. Apa maksudnya tuan-tuan? Dalam setahun tu, dia duduk tempoh banyak mana dalam istana, duduk dengan rakyat mesti sama.
Maksudnya dia bukan duduk di istana sangat yang tu. Bukan makan tidur lena dalam istana. Mungkin sehari dia bagi 14 jam dalam istana, 14 jam di luar, 12 jam dalam, 12 jam di luar. Setahun ada berapa hari tu dia bahagi. Ada hari yang dia kena keluar sebab nak samakan bilangan. Aku bukan duduk, setiap keselesaan aku ni akan ditanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Segala inci takhta, mahkota, perhiasan istana ni akan ditanya. Aku tak mau, ada masa aku keluar. Beli roti, makan roti bersama rakyat aku. Sebab Turki makanan rujinya adalah roti. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut saya marketing promo sikit, alhamdulillah tuan-tuan, semenjak kuliah Uthmaniyah ni, ramai yang PM, Ustaz bila nak pergi trip Turki ya? Rupanya ada kesan lah. Tahniah kepada pihak produksi. Okay, kita bagi kredit sikit kepada Udes Media Works. Alhamdulillah, mungkin ramai terbuka dan terjatuh cinta dengan tajuk ni. Sampai InsyaAllah saya, kalau tak hujung tahun ni, mungkin awal cuti sekolah tahun depan, trip Turki Uthmaniyah. Kita pergi track ni, jejak, bukan yang travel buat, bukan yang biasa-biasa tu. Tu nak abang atas mahal tu, nak abang atas istimewa. Kita pergi mengikut Ottoman trip, mengikut jejak-jejak track tu, Uthmaniyah punya trip, travel package. Sallallahu alaihi wasallam, laluan Ottoman. Belajar dari Eropah, belajar sesuatu bagaimana untuk taktikal dan teknikal. Dan Sultan Abdul Hamid II ni tuan-tuan, dia memiliki satu sense of art. Dia ada satu seni pertukangan dan seni lukisan. Tangan tu pegang, tulis je jadi terus, lukisnya jadi terus. Orang yang ada seni, sallallahu alaihi wasallam, seni bertukang dan juga seni melukis. Dan ada lukisan yang tergantung di istana disebabkan asbab bertangan sultan itu sendiri. Satu lagi kelebihan tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid II ni, ketika mana Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana dia berjalan luar, dia tak pernah tinggal dalam poket dia ada uncang. Macam ni saya tak nak ready. Uncang tu, uncang lah kan? Uncang kita buat kalau zaman dulu, kita kata zaman Piramli, uncang bawang goreng, bawang kan. Uncang tu mesti ada. Sebab apa? Dalam tu mesti ada duit. Sebab aku nak sedekah, bukan musim mengundi. Amboi besar ni. Dia setiap kali keluar, uncang tu mesti akan diberi. Maksudnya apa? Itu bukan rasuah. Memang adalah itu rutin dia, sedekah hadiah. Maka memang duit hampau ni duit rakyat, bukan duit aku. Sepanjang hari, di sepanjang tahun tuan-tuan, bukan 5 tahun sekali. The real king in the world, the real leader in the world. Ini pemimpin yang sebenar, yang memahami jiwa rakyat, yang memahami denyut nadi jiwa rakyat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sultan memerintah 33 tahun. Daripada 33 tahun ada 3 fasa. Fasa pertama dia panggil fasa pemasyhuran, naik darjat, naik diisytiharkan 1876 sehingga 1878. Fasa ni dia panggil fasa boneka. Fasa tak boleh pegang kuasa sebab Sadradam, Midad Pasha dan Avni Pasha, mereka yang pegang kuasa. Tak boleh buat apa. Sebab ketika ini ada parlimen, kerajaan berperlembagaan, dan parlimen inilah yang mengikat kuasa sultan. Dan Sultan Abdul Hamid II sangat menentang kerajaan berperlembagaan, berparlimen ni, sebab di belakangnya adalah British, di belakangnya adalah Perancis, di belakangnya adalah musuh. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nak buat apa ni? I have to do something. Selagi mana kerajaan Masturiyat, sistem ni diperkenal ke sistem British pegang Turki ni, selama tu aku akan boneka. Macam mana aku nak menegakkan Islam? Turki dikuasai oleh Sadradam Pasha, Perdana Menteri yang belot dan yang khianat, yang berkiblatkan barat. Akhirnya tuan-tuan, dia berjaya menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang ada, sallallahu alaihi Muhammad, mengisytiharkan, berlawan sungguh-sungguh tuan-tuan dengan jentera-jentera kekuatan yang ada, anak muda yang berjaya, intelijen yang direkrut dalam istana. Akhirnya tuan-tuan, 1878, selepas berlakunya perang Rusia, yang ini saya akan perincikan kemudian dalam siri yang akan datang, lepas berlakunya perang Rusia Ottoman Uthmaniyah
1877 berakhir tuan-tuan Parlimen Kerajaan Berperlembagaan yang di belakangnya air tangan penjajah akhirnya dimansuhkan. Ketika itulah bermula fasa kedua 1878 1908 Sultan Abdul Hamid II berjaya menguasai tampuk pemerintahan dengan penuh jayanya, dengan penuh bangganya, tanpa kuasa dan campur tangan Mihdad Pasha yang merupakan pembelot negara. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa tahun tuan-tuan? Selama 30 tahun sehinggalah 1908. Jadi kita perincikan bila episod akhir-akhir nanti 1908. Jadi tuan-tuan, selama 33 tahun maka Sultan Abdul Hamid II dia menguasai pentadbiran selama 30 tahun. 2 tahun hanya boneka saja. Setahun akhir 33 tahun tu, 2 tahun pertama boneka tengok terentak, oh macam ni, oh hang ni rupanya belok, tahu rentak siapa musuh. 2 tahun pertama. Masuk tahun ketiga, bila pegang Allah izin Azza wa Jal, pegang kuasa tuan-tuan, maka dia speed momentum daripada 300 juta lira tadi berkurang menjadi 30 juta. Hebat tak hebat? Pemberian tanah, pemberian sedekah, pembinaan masjid, madrasah, yang ini kita akan tengok dalam apa sumbangan touch, magic touch yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid II. Tuan-tuan, apa kekuatan penutup malam ni? Strange of Hunkerem. Apa kekuatan Sultan Abdul Hamid II ni tuan-tuan? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan bertunjangkan ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah yang diterapkan, yang ditinggalkan oleh, yang dididik dalam istana Cilegon oleh ayahnya almarhum ayah Sultan Abdul Majid I. Nilai tasawuf dan tarikat, ta'abbud, tahajud, taqarrub, nilai takwa yang dibina, yang dicipta, yang digarap, yang digagaskan oleh ayahandanya sehingga akan berjaya menjadi seorang sultan yang dia tengok mata, dia tahu dah hang ni sembahyang subuh ke tak sembahyang subuh. Jadi saya sempat mewarisi ilmu tu. Oh tu dia. Jadi saya tengok tuan-tuan ni, saya tahu sembahyang subuh tadi 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Istimewa bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sebab tu kita nak tengok dalam bidang psikologi. Sallallahu alaihi Muhammad, Allah buat mata kita boleh tahu orang tu cakap betul tak betul berdasarkan kerlipan mata. Saya sempatlah berguru dalam bidang psikologi ni. Kita tengok mata dia, kerlipan mata dia, pada kornea mata dia, matanya berbicara, hang menipu, hang berbohong. So kalau tuan-tuan cakap dengan ahli politik, tuan-tuan tengok mata dia. Semua dalam poket kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, tasawuf tarikat ni tuan-tuan, saya suka menyebut sultan ni, dia ada surau, kita sebut surau, bilik ibadah dalam istana, dalam sarai. Apa sahaja tentangan, ancaman, gertakan daripada musuh tuan-tuan. Satu, yang pertama, sultan tak pernah tinggal selawat. Yang kedua, tak pernah tinggal tasbih dalam poket baju. Tuan-tuan, lepas ni kita buat checking kepada semua pemimpin negara, bermula daripada Exco, MB, Ketua Menteri sampailah Agung. Kita bagi cadangan. Saya kira mudah-mudahan ayat saya ini tidak mengguris mana-mana sentimen. Cadangan. Ambil berkat syafaat cerita Hunkerem Turki Utsmaniyah ni, Sallallahu alaihi Muhammad, baju, contoh baju saya ni kan. Nah, abang atau baju baru yang tu sebenarnya. Okey, pakaian rasmi sultan tu, poket pertama tasbih, poket kedua maksurat, poket ketiga Quran kecil, poket keempat apa? Bacaan wirid. Tuan-tuan, di dadanya ada nilai akhirat. Sebab tu tuan-tuan ni, sultan ni dia berjalan dengan roh, dia bukan berjalan dengan jasad. Dia lawan musuh dengan roh, bukan jasad. Kalau dia lawan dengan jasad, lama dah kalah, lama dah tumbang. Turki ni riwayatnya dah lama dah berkubur, bukan 30 tahun. Kalau hang berlawan dengan jasad, tapi bila roh sultan berlawan dengan roh, maka berjaya dilewatkan. Sebenarnya Turki ni dah lama dah kalah. Kalau tak kerana asbab batang tubuh Sultan Abdul Hamid II ni dah lama dah menemui batu nisan tidak berkubur. Batu kubur tak bernisan.
Tapi disebabkan Sultan Abdul Hamid II ni, dia lawan, dia tentang dengan roh, cara pandang, cara zikir, nak masuk dalam pejabat dengan kaki kanan, bismillah. Duduk atas kursi pun bismillah. Adakah pemimpin macam tu tuan? Pimpin nak buka file laptop, bismillah. Nak buka envelope rasuah pun bismillah. Rasuah. Orang bagi rasuah ni, okey, bismillah. Itu memang tu tak tahu, tu tasawuf tersilap tok guru ni. Tasawuf apa buat benda haram bismillah. Ni sokong bismillah Allahumma barik. Ada orang bismillah sokong. Ustaz Wib, bismillah. Ustaz mana kata semua kena bismillah. Hang tengok padang patutlah Pak Long oi. Tengok keadaan. So Sultan Abdul Hamid II ni nilai tasawuf dia tinggi. Kita paling kurang baju kerja kita biar adalah tasbih kuman-kuman, walaupun beli kat Maidin. Cuma apa benda yang ada, benda akhirat yang ada pada badan kita sekarang. Okay, semua bangun semua? Tu dia semua bangun. Malam ni cek tu. Apa yang ada nilai akhirat pada di badan kita tuan-tuan? Tasbih dah. Tu dia. Khabar kan? Khabar? Tak bawah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa nilai akhirat pun tak ada. Kita ni macam mana kita nak pertahankan? Muslimin. So, Sultan dia pertahankan dengan benda akhirat di jasadnya. Itu nilai tasawuf yang ada. Nilai tasbih. Sallallahu alaihi wasallam. Nilai selawat. Boleh membongkar dan mematah rahsia musuh dengan hanya menggunakan gertakan tongkat dia. Dia ada dua. Sultan ni dalam kajian saya jumpa dua. Satu, pandangan mata Sultan dengan genggaman tangan musuh. Maka Sultan boleh baca dua benda, mata dengan tangan. Kalau orang menipu tu, genggaman tangan dia lain. Ini kita buat khusus khas. Tangan yang cepat berpeluh itu antara tangan orang yang suka menipu. Dia genggam, cara letak kat belakang, semua Sultan tahu. Hang tak perlu cakap banyak, aku tengok hang tahu hang nipu. Satu, kita cadangkan semua YB ni kena pergi hantar kursus Ottoman di Turki, Istanbul bersama Ustaz Manis. Tu dia. Nak ambil syafaat ni, apa benda yang ada nilai roh tasawuf yang ada di Ottoman. Tuan-tuan, tajuk ni bukan kaleng-kaleng. Sebab tu saya takut tajuk ni, dia berat walaupun saya beringan. Membongkar keberanian luar biasa. Dia boleh merasakan bahawa tuan-tuan, kat mana nak berlaku peristiwa gempa, kat mana akan berlaku sagi musuh mai laluan. Okey, dalam pejam mata tu, dalam dapatan kajian buku ni tuan-tuan, dalam pejam mata ni dia boleh tahu laluan Emmanuel Carasso dah mai dah sampai di JT. Dia panggil Pasha-nya, sallallahu alaihi wasallam, Ahmad Pasha. Tunggu sekian 2 jam. Ahmad Pasha kata nak kena pergi JT pasal apa ni? 2 jam. Hang tunjuk jangan lambat. On the dot 2 jam daripada sekarang. Bergerak sampai, tengok tuan-tuan, 2 jam tepat tengok Emmanuel Carasso sampai betul-betul di JT. Siapa beritahu? Melainkan nilai tasawuf. Kalau Nabi kita sebut wahyu, karamah seorang sultan. Dan tidak keterlaluan saya mengatakan kemungkinan besar Sultan Abdul Hamid II adalah tergolong salah satu wali Allah dalam konteks pentadbir dan pemimpin negara. Wallahu ta'ala alam. Itu hanya rahsia Allah Azza wa Jalla. Genius dalam geopolitik. Hamailah musuh. Dia attack satu isu tak makan saman. Isu lain pula tak makan saman. Mai pula pesuruhjaya lain tak makan saman. Mai pula wakil duta lain tak makan saman. Kalah. Hang buat mai beberapa orang pun Sultan duk macam tu. Satu benda pun tak melekat, tak berjaya meruntuhkan, menjatuhkan Sultan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata Abdul Hamid II dia berlawan dengan tahajud dan roh dia. Kita tak tahu apa rahsia dia yang mungkin tidak dibongkarkan dalam buku-buku sejarah. Jadi tuan-tuan, cikgu, bos, majikan, tok imam, pemimpin, orang-orang atasan macam kita, termasuk mungkin saya sekali lah kan. Mungkin kita ni kena ada nilai roh tahajud yang orang tak tahu. Itulah kekuatan dan senjata kita. Bila kita berdepan dengan musuh dan masalah, itulah kekuatan. Tapi kalau kita pun tak ada, macam mana Allah nak bantu kita? Kita tak bantu untuk dibantu. Itu dah ayat tu.
Kita tidak membantu diri kita untuk dibantu, dan kita tidak membuka ruang untuk dibuka ruang dalam hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemahiran urus tadbir ekonomi yang sangat superb. Apa yang dia sebut confirm jadi. On the dot, on the spot. Tanpa berteori, tanpa berformula, ekonomi superb, dia sebut je benda tu realistik. Bukan retorik. Kemahiran psikologi luar biasa. Tadi saya sebut dah, mata dan juga genggaman tangan. Sallallahu alaihi wasallam. Dana pribadi yang stabil. Tuan-tuan, Sultan, semua mahat tafiz yang ni kerajaan Sultan Brunei, kerajaan Brunei buat sampai sekarang. Program saya 2017, ni dapatan yang saya tengok sendiri tuan-tuan. Di Brunei, dia takkan ada tabung-tabung mak tafiz ni yang mai putih, tolong kami, bantu kami, kami anak yatim piatu. Tak ada. Sebab apa? Sebab Sultan sendiri yang mengeluarkan duit pribadinya pi bagi kepada mak tafiz dan tabung-tabung anak yatim. Sampai tak ada nak minta, tak ada nak kutip, Sultan mai bagi. Pribadi. Dan benda tu berlaku di sana tuan-tuan. Duit pribadi kot. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia terpaksa menanggung jutaan hutang negara. Muslimin dan muslimat Allah. Ada bantuan Allah yang kita tak tahu. Yang sangat rapat dan sangat dekat, hubungan dengan hablum minallah sangat dijaga tuan-tuan. High interpersonal, belas ihsan pada rakyat. Maksudnya apa tuan-tuan? Hubungan antara hablum minallah ni, hablum minan nas yang sangat tinggi, yang menyebabkan rakyat bila sultan turun je, dia layan macam anak dia, macam cucu cicit, bukan sebagai sultan. Maka keluar istana, maka pangkat diletakkan dalam istana. Sallallahu alaihi wasallam. Pangkat tu hanya bila aku berada di dalam istana, keluar istana aku sama darjat. Muslimin dan muslimat Allah. Ini antara kekuatan yang ada pada Sultan Abdul Hamid II. Jadi saya kira cukup dulu sekadar itu untuk kita melihat dan kita mentadabur jiwa kehambaan, jiwa ketakwaan, jiwa ketinggian yang ada pada pribadi Sultan Abdul Hamid II yang telah menjadi sultan dan singa terakhir umat Islam. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mencuri rahmat ke atas ruh almarhum Sultan Abdul Hamid II yang sedang bersemadi, dihiasi oleh bidadari-bidadari syurga insyaallah. Aqul qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya ghalib illallah.